Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam video kali ini bersama saya Azimah Husna Abdul Qayyum. Baiklah, untuk kali ini kita akan mempelajari satu tajuk mengenai sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada kali ini tajuk kita adalah kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Okey, baiklah. Sebelum kita pergi kepada lebih lanjut, dalam pembelajaran kali ini, pelajar akan dapat menyatakan dan menerangkan kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah dari aspek ibadat, politik, ketenteraan dan kemasyarakatan. Yang kedua, objektif yang kedua iaitu menghuraikan iktibar dari kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah dan menghubungkaitkannya dengan kehidupan. Baiklah pelajar sekalian, semua sudah bersedia untuk kita melanjutkan pelajaran kita pada kali ini. Okey, jom kita mulakan. Untuk pengetahuan semua, pemerintahan kerajaan Islam yang pertama di dunia bermula di Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membina negara asas Islam Madinah yang kuat dengan empat cara, iaitu dengan membina masjid, mempersaudarakan muhajirin dan ansar. Yang ketiga, menggubal undang-undang iaitu Piagam Madinah, dan yang keempat iaitu membina pusat perniagaan. Baiklah, kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu hebat ini dapat dilihat dari aspek ibadat, kemasyarakatan, politik dan ketenteraan. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada kehebatan kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kehebatannya ada 4 yang cikgu nyatakan tadi. Kita pergi kepada yang pertama, iaitu dari segi ibadat, iaitu pengikat hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Asas dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah usaha menyeru manusia supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala yang satu. Kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat dilihat apabila baginda menjadi imam. Baginda telah menjadi imam pada setiap solat fardu kecuali ketika baginda sakit. Baiklah, seterusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjadikan masjid sebagai syiar Islam, tempat tumpuan masyarakat untuk beribadat, menuntut ilmu dan menyelesaikan sebarang masalah yang timbul. Baiklah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengutamakan solat fardu kerana hubungan akidahnya rapat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga istiqamah dalam melakukan solat sunat dan qiyamul lail di rumah sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir iaitu kesempurnaan akidah dan ibadat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kerana kesempurnaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita untuk meningkatkan ibadat kita, kita mesti menjaga akhlak terlebih dahulu dan mengikut segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada dari segi kemasyarakatan, iaitu ukhuwah kesatuan umat. Baiklah pelajar sekalian, kita pergi kepada kemasyarakatan, iaitu kehebatan kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berjaya menjadikan masyarakat Madinah hidup harmoni, saling hormati dan bersatu padu dalam mempertahankan negara Madinah. Okey, kemudian terbentuknya sebuah masyarakat Madinah yang baru, gabungan daripada Ansar, kaum Ansar, Muhajirin dan Yahudi.
Okey. Muhajirin ini adalah kaum yang berasal dari Mekah dan telah berhijrah ke Madinah, dan kaum Ansar adalah kaum Madinah yang telah menetap di Madinah. Okey. Kita sama pelajaran kita. Okey, kejayaan ini dapat dilihat melalui usaha baginda, antaranya iaitu yang pertama persaudaraan sesama Islam, dan yang kedua jaminan keselamatan bukan Islam. Okey, baiklah kita pergi kepada persaudaraan sesama Islam. Okey. Yang pertama adalah Rasulullah SAW mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar dalam ikatan Islam. Setiap orang Ansar mengambil seorang Muhajirin sebagai saudaranya serta berjanji untuk membantu kaum Muhajirin. Okey. Seterusnya, orang Ansar memberikan pelbagai bantuan seperti tempat tinggal, harta benda, dan dari segi pertolongan apa-apa yang mereka perlukan. Baiklah, seterusnya kita akan beralih kepada jaminan keselamatan bukan Islam. Okey. Ini bermaksud orang bukan Islam yang duduk di Madinah. Apa jaminan yang mereka dapat daripada kepimpinan Rasulullah SAW? Okey, yang pertama iaitu Rasulullah SAW mengadakan perjanjian dengan kaum Yahudi dan masyarakat yang telah tinggal di Madinah. Mereka perlu bersama-sama menjaga keselamatan dan keamanan Madinah. Okey. Seterusnya, hak kemasyarakatan dan kebajikan mereka juga dijaga dan tidak diceroboh. Ya, walaupun mereka bukan memeluk agama Islam, apabila mereka di dalam atau dalam pemerintahan Islam, hak mereka dijaga, kebajikan mereka dijaga, dan orang Islam tidak akan menceroboh apa-apa hak kaum yang bukan Islam. Baiklah. Seterusnya, kita pergi kepada politik, iaitu memacu kestabilan negara. Okay, dalam keadaan ini ada dua, iaitu hubungan luar dan hubungan dalaman. Baiklah. Rasulullah SAW bijak menjaga keamanan dan keselamatan negara Madinah. Strategi politik baginda seperti berikut, iaitu dalam segi hubungan dalaman, baginda telah menggubal piagam Madinah, iaitu Perlembagaan Negara Madinah secara bertulis. Okay. Piagam ini dibina berdasarkan di atas tanggungjawab dan keadilan untuk memastikan hak setiap individu yang mematuhi piagam ini terpelihara. Seterusnya, Rasulullah SAW juga mengamalkan konsep syura dalam pemerintahannya. Baginda sentiasa berbincang dengan para sahabat, meminta pandangan dan menetapkan keputusan secara beramai-ramai. Okey, baiklah, di sini cikgu akan menyatakan sedikit antara isi piagam Madinah. Sebenarnya banyak isi piagam Madinah, okey. Tapi inilah antaranya lah. Okey, di sini cikgu ada nyatakan 3 isi piagam Madinah. Yang pertama ialah sebarang perselisihan dirujuk kepada baginda sebagai ketua negara. Yang kedua, setiap pihak yang mengikut perjanjian perlu taat pada pemerintahan baginda. Dan yang ketiga iaitu semua pihak wajib menjaga kesucian kota Madinah daripada kezaliman. Baiklah, kita pergi kepada yang keempat, iaitu dari segi ketenteraan, iaitu menjulang maruah mempertahankan negara. Baiklah, di sini ada dua, iaitu segi umum dan strategi peperangan. Kita pergi kepada yang umum dahulu. Baiklah. Iaitu baginda telah mengutamakan perdamaian berbanding peperangan. Yang kedua iaitu
menubuhkan pasukan peronda untuk mendapat maklumat musuh. Okey. Yang ketiga iaitu memperkuatkan umat Islam dengan ilmu ketenteraan. Dan yang keempat itu mengetuai hampir semua peperangan. Baginda hampir menyertai semua peperangan yang berlaku. Dan yang kelima ialah mengamalkan peperangan yang beretika, seperti tidak membunuh orang awam, tidak merosakkan tanah dan sebagainya. Okey, dari segi strategi peperangan pula, mempelbagaikan strategi peperangan dan seterusnya ialah untuk mengelirukan musuh. Okey. Yang kedua iaitu berserah secara rahsia, iaitu bergerak secara rahsia dan pantas sehingga tidak memberi peluang kepada musuh untuk menyerang balas dan akhirnya musuh menyerah atau melarikan diri. Okey, seterusnya ialah melancarkan perang psikologi untuk melemahkan semangat musuh dan dapat mengelakkan pertumpahan darah. Okey. Baginda juga tidak panik walaupun berada dalam situasi yang genting. Malah terus bangkit menyusun strategi baru dan melawan pihak musuh. Okey. Seterusnya kita akan pergi kepada iaitu objektif pembelajaran yang terakhir, iaitu iktibar daripada kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, di sini ada 4. Kita pergi dulu kepada dari segi ibadat, iaitu mengajak anggota keluarga dan rakan bersama-sama untuk membudayakan ibadat dalam kehidupan kerana ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baiklah. Yang kedua iaitu mengimarahkan masjid dengan menyertai aktiviti masjid seperti solat berjemaah dan majlis ilmu. Okey, itu dari segi ibadat. Dan kalau dari segi kemasyarakatan pula, iktibarnya ialah yang pertama iaitu menyertai dan menggerakkan aktiviti kemasyarakatan dan kesukarelawan seperti gotong royong dan kenduri kendara. Yang kedua iaitu memelihara hubungan baik dan membantu sesama rakan tanpa mengira kaum dan agama. Dan yang ketiga iaitu melibatkan diri dalam aktiviti ekonomi setempat seperti koperasi sekolah dan keusahawanan kecil. Baiklah, dari segi politik dan ketenteraan. Kita pergi dari segi politik dahulu. Okey, dari segi politik iaitu berdisiplin dan mematuhi peraturan yang ditetapkan selagi tidak bercanggah dengan syariat Islam. Yang kedua iaitu menyumbangkan idea untuk membangunkan kelab atau persatuan yang disertai supaya lebih maju ke hadapan dan dapat membantu orang ramai. Dan yang ketiga iaitu tidak bersubahat dengan perlakuan jahat yang boleh memudaratkan diri, masyarakat, agama dan negara. Baiklah. Dan yang terakhir iaitu dari segi ketenteraan. Yang pertama iaitu menanam sifat cinta akan negara dan patriotisme dalam diri sehingga sanggup berkorban demi agama dan negara yang tercinta. Yang kedua iaitu menjaga kekuatan fizikal dan kekuatan mental dengan menyertai aktiviti sukan dan kokurikulum. Dan yang terakhir iaitu menyertai dan menggerakkan badan uniform. Begitulah kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membangunkan Madinah dan
memajukan sesebuah negara. Kita patut mencontohi cara kepimpinan Rasulullah SAW yang telah ditunjukkan dan yang telah diberitahu. Okey, cikgu harap semua pelajar dapat memahami dan mengambil iktibar daripada sirah Nabi SAW. Macam mana pemerintahan yang baginda lakukan, bagaimana baginda melalui dan menangani masalah dalam negara. Okey, baiklah itu sahaja dari cikgu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.